Hello, Assalamualaikum. Saya Nurul Haida binti Muhammad Razwan, A176066. Dalam dilema etika ini, pekerja sosial klinikal mestilah mengetahui sempadan etika. Pekerja sosial mestilah membuat laporan pengurusan kes, penjagaan berterusan dan berhati-hati dan tidak membuat pelanggaran etika. Seterusnya, bagaimana untuk mengelak dari berlakunya dilema ini? Jadi baiklah, pertama sekali, pekerja sosial klinikal mestilah memenuhi keperluan klien, seperti mengambil kira segala keperluan yang difikirkan perlu oleh klien melalui laporan dan intervensi yang telah dijalankan. Sebagai contoh, sekiranya klien tersebut merupakan warga emas yang mengalami stroke dan tidak berupaya lagi untuk berjalan seperti biasa, maka pekerja sosial boleh mencari dan menyediakan kerusi roda bagi klien tersebut untuk meningkatkan kembali kefungsian dan kesejahteraannya. Seterusnya, mengorganisasi klien dan rakan sekerja dalam pengurusan penjagaan terurus dan risiko, di mana pekerja sosial klinikal perlu memberitahu klien dan rakan sekerja tentang cara-cara penggunaan kerusi roda yang betul, susun atur perabot yang betul di ruangan di dalam rumah supaya penjaga tidak berasa terbeban dalam pengurusan klien tersebut. Seterusnya, pekerja sosial klinikal mestilah mengambil kira faktor kesihatan klien yang lepas dan semasa menjalani intervensi. Perkara ini bagi memastikan pekerja sosial klinikal tidak silap dan salah dalam mendiagnos klien tersebut. Seterusnya, pekerja sosial klinikal haruslah memberi perkhidmatan terbaik dan berkualiti tinggi supaya kefungsian dan kesejahteraan klien juga meningkat. Oleh hal ini, risiko untuk pekerja sosial klinikal didakwa dan disaman dalam memberi perkhidmatan yang buruk kepada klien juga kurang dan mustahil berlaku. Seterusnya adalah berkaitan dengan pertimbangan etika, iaitu berkenaan dengan self-disclosure. Pekerja sosial klinikal mestilah mengetahui batas dan sempadan antara seorang terapi dan klien. Sebagai contoh, perlu mengelakkan dalam memberi nombor telefon peribadi kepada klien. Seterusnya, personal ataupun professional boundaries, di mana pekerja sosial klinikal tidak sepatutnya menerima sebarang hadiah kerana ia merupakan integriti kerja sebagai seorang pekerja sosial yang berkompeten. Selain itu, pekerja sosial juga haruslah mengelak daripada membuat satu hubungan yang melibatkan sentuhan yang berlebihan antara pekerja sosial dan juga klien. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana teori pembelajaran sosial dapat membantu klien yang antisosial. Teori pembelajaran sosial merupakan teori yang diasaskan oleh Albert Bandura, di mana teori ini menekankan mengenai pemerhatian. Tingkah laku diperoleh daripada memerhati orang dan persekitaran. Oleh itu, pemerhati boleh memperoleh ilmu baharu dengan cara melihat, mendengar dan membaca. Seterusnya, dalam satu eksperimen yang paling terkenal dalam sejarah psikologi, Albert Bandura menunjukkan bahawa kanak-kanak belajar dan meniru tingkah laku yang mereka lihat pada orang lain. Kanak-kanak dalam kajian Bandura mengamati orang dewasa yang bertindak ganas terhadap anak patung bobo. Apabila kanak-kanak itu kemudiannya dibenarkan bermain di dalam bilik dengan anak patung bobo, mereka mula meniru tindakan yang agresif yang telah mereka perhatikan sebelumnya. Seterusnya, bagi membantu klien yang antisosial ini, pekerja sosial klinikal haruslah melihat keempat-empat aspek ini, iaitu yang pertama, pemerhatian, kedua, mengingati, ketiga, reproduktif, keempat, peneguhan ataupun motivasi. Sebagai contoh, menunjukkan sikap keterbukaan pekerja sosial klinikal dalam ingin memberi bantuan kepada klien. Ini kerana klien akan memerhati segala tindak tanduk pekerja sosial klinikal sekaligus mengingati tentang apa yang pekerja sosial klinikal lakukan. Oleh itu, ketika proses melakukan intervensi bersama klien, pekerja sosial klinikal haruslah menetapkan goal, matlamat dan set tentang apa yang ingin dicapai oleh klien. Maka, selepas klien yang menunjukkan reproduktif ataupun tingkah laku yang positif, klien boleh diberikan hadiah sebagai motivasi. Tetapi, jika sebaliknya, klien juga boleh didenda. Maka, perubahan kepada aspek kognitif, persekitaran dan tingkah laku juga akan berlaku. Oleh itu, jelaslah bahawa di dalam reciprocal determinism ini, ketiga-tiga komponen ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain, iaitu kognitif, persekitaran dan juga tingkah laku. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Kalau anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan yang salah, mohon kiranya maafkan saya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.